Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahilah rahmat dan rezeki kepada yang mengunjungi channel Keutuhan Islam. Terima kasih kerana menyokong dan mendukung channel ini. Semoga kita ketemu di video yang seterusnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas peristiwa hijrah, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat martabat Julaibib dalam haditsnya yang bermaksud, sesungguhnya Julaibib ini sebahagian daripada aku dan aku ini sebahagian daripada dia. Siapakah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib ini? Julaibib berasal dari kota Madinah, dan seorang Ansar. Sifat fizikalnya rendah, dan rupanya kurang menawan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, beliau masih kanak-kanak. Akan tetapi hatinya telah terpaut dengan Islam, dan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak kali pertama Baginda sampai ke Madinah lagi. Beliau meninggalkan segala keseronokan alam kanak-kanak bersama rakan sebaya kerana hatinya telah dipenuhi kecintaan terhadap Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Beliau juga tidak punya harta. Tempat tinggal beliau adalah Masjid Rasulullah. Beliau adalah ahli sufah. Makan dan minumnya hanya sedikit, hasil pemberian orang kepadanya. Apabila Julaibib meningkat remaja dan akil balik, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Inginkah kamu untuk berkahwin wahai Julaibib?" Beliau menjawab, "Siapalah yang mahukan aku? Aku budak miskin, tak mampu beri nafkah dan apa-apa mahar." Baginda menjawab, "Aku akan carikan kamu perempuan solehah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki kamu berdua." Beberapa tempo selepas itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu seorang lelaki Ansar lalu berkata, "Kahwiniku akan anakmu si Fulanah." Lelaki itu dengan gembira berkata, "Ya wahai Rasulullah, ya, semoga Allah menambah kemuliaanmu dengan hubungan ini. Bukan aku inginkan anakmu untuk diriku." Balas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdiam seketika lelaki itu. "Lalu untuk siapa?" Soal lelaki itu kembali. "Untuk Julaibib," jawab Baginda ringkas. Tatkala itu, terus hilang kegembiraan di wajah lelaki tersebut. Beliau berkata, "Nanti dulu, wahai Rasulullah. Aku mahu berbincang dengan ibunya dahulu. Aku tak mahu buat keputusan besar ini, tanpa bertanya padanya." Lalu lelaki itu pulang dalam hati yang gundah gulana. Dia tahu istrinya pasti tak mahu bermenantukan orang seperti Julaibib. Dalam waktu yang sama, beliau tidak tergamak mahu menolak lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah, beliau menyampaikan hasrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dijangka, istrinya menolak keras. Berlaku pertikaman lidah yang agak hebat, sehingga keduanya meninggikan suaranya. Akhirnya, si suami mengalah. Beliau tidak mampu memujuk istrinya. Si istri tetap berkeras tidak mahu bermenantukan Julaibib. Dalam keadaan hampa, lelaki itu bersiap untuk menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berangkat keluar, anak gadisnya yang mendengar pertengkaran kedua ibu bapaknya, keluar dari bilik, dan bertanya, "Siapakah sebenarnya yang meminang diriku?" Si ibu pantas menjawab, "Rasulullah pinang kamu untuk Julaibib. Tapi aku tolak pinangan itu." Gadis solehah itu terus bersuara, "Kenapa begitu? Sampai hati ibu sanggup menolak permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, aku tak akan sekali-kali sanggup menolak sebarang permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuhilah permintaan Baginda. Sesungguhnya Nabi lebih utama menentukan urusan orang beriman dari diri mereka sendiri. Berikan aku pada Julaibib. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan sekali-kali sia-siakan nasibku." Si ibu senyap tidak terkata. Si bapak terus pergi berjumpa Rasulullah untuk menyampai kabar gembira itu. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam turut bergembira dengan berita tersebut lalu berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan untuk si gadis itu. Jangan kau susahkan hidupnya." Maka, termeterailah ikatan kasih kedua mereka. Julaibib dan istri selamat diijab kabulkan. Cinta dari dua insan yang saling tidak mengenali tetapi disatukan oleh sebaik-baik manusia.
Belum sempat Julaibib menikmati hari-hari bahagia bersama. Tiba seruan jihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam untuk bersama keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Julaibib meninggalkan tempoh bulan madunya, menyarungkan baju perang dan menyahut seruan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam memenangi peperangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpul kembali tenteranya. Sebelum pulang baginda memastikan agar tidak ada yang tertinggal. Setelah semua sahabat dikumpulkan, baginda bersabda, ada sesiapa lagi yang masih belum jumpa? Para sahabat menjawab, dah tiada wahai Rasulullah. Nabi berkata, tapi aku masih tidak jumpa di mana Julaibib. Tolong carikan beliau. Maka sahabat kembali ke medan perang dan mencari di setiap sudut tanah. Di manakah perginya Julaibib? Akhirnya, di kawasan tentara musuh, mereka menjumpai satu jasad menyerupai Julaibib. Terbujur kaku, berlumuran darah, di sisi 7 mayat musuh. Para sahabat segera menyampaikan berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda bergegas ke depan jenazah Julaibib lalu berkata, 7 orang ini telah dibunuh oleh Julaibib. Dan mereka juga membunuhnya. Julaibib sebahagian daripada diriku, dan aku sebahagian daripadanya. Julaibib sebahagian daripada diriku, dan aku sebahagian daripadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat menggali kubur di kawasan itu. Baginda sendiri, yang mendukung jasad Julaibib, menurunkannya ke kubur, membaringkannya di liang lahat, dan menimbus sang syahid itu dengan tanah. Sungguh pun Julaibib baru sahaja merasai kehangatan cinta, bersama istri yang baru dikenali. Semua itu tak menghalang dirinya dari melupakan tanggung jawab sebagai hamba ilahi. Amin ya robbal alamin.